Hai, Assalamualaikum. Selamat petang dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, petang-petang ni you all buat apa? Okay, sambil-sambil petang-petang ni relax-relax dekat rumah kan. Selamat yang bekerja daripada rumah. Okay, mungkin dah habis kot, dah pukul dekat pukul 5 kan. So Cik Y masih lagi di office, and tak ada apa, just relax je, santai-santai je hari ni. And kebetulan sempena Hari Raya ni, kami di IFA MZ nak menunjukkan kepada anda, nak memberitahu kepada anda bahawa kami ada sesuatu yang baru, yang new, ya. Okay, baru tak baru sebenarnya, produk ni dah setahun IFA MZ keluarkan. So mungkin setahun ni adalah percubaan pada kami kan. Okay, dan Hari Raya ini orang pakai baju baru, dia pun nak pakai baju baru juga. So kita pakaikanlah dia baju baru. Okay, seperti mana yang anda lihat di hadapan anda ini adalah teh cincau hitam IFA MZ. Okay, siapa yang mungkin sebelum ni ada customer-customer IFA MZ yang dah mencuba teh cincau IFA MZ, dia agak berlainan sedikit pada kali ini sebab kita ada penambahan dari segi nama produk tu sendiri. Kita tambah kepada teh cincau hitam IFA MZ. Okey, inilah dia, kita perkenalkan teh cincau hitam IFA MZ dengan packaging yang terbaru. Ini dia packaging yang terbaru daripada IFA MZ, teh cincau hitam. Okey, dalam dia still sama, dalam bentuk sachet, So petang ni Cik Y nak buat satu demo khas bagaimana nak buat teh cincau hitam ni sebenarnya. Ramai yang tanya, macam mana cara nak buat? Ready to drink ke? Ataupun ada waktu-waktu tertentu ke nak menikmati teh cincau hitam ni? Sebenarnya tak ada. Sebenarnya you all boleh buat teh cincau hitam ni anytime, anywhere, every time. Okay, di mana-mana sahaja anda berada, bila-bila masa saja anda boleh menikmati teh cincau hitam IFA MZ ni. Okay, nanti Cik Y akan tunjukkan cara buat teh cincau hitam ni. So setakat ni macam mana you all di luar sana, macam mana keadaan you all PKP ni? Jangan ke mana-mana. Okay, stay dekat rumah, duduk diam-diam, tengok Cik Y, tengok kami buat tutorial ni kan. Okay, jangan merayap, jangan beraya ke mana-mana sebab di luar keadaan sekarang ni kita tak menentu. Tak menentu. Kita tak nampak COVID ni sebab dia sesuatu yang halus. Kalau kita nampak, kita boleh elak. Sekarang kita tak nampak. So jaga SOP jika anda keluar, dan hanya keluar bila perlu sahaja. Okey, bila perlu sahaja. Hai, Assalamualaikum semua. Pada mereka yang baru masuk, yang baru tengok, terima kasih kerana menonton Cik Y pada petang ini. Dah lama Cik Y tak buat live. So petang ni Cik Y kembali kepada you all. Okey, yelah, Raya ni lah baru dapat tunjuk pada you all macam mana nak buat cara nak buat teh cincau hitam ni. Kalau nak buat tunjuk bulan puasa sekarang, buat kita tengok aja kan. So sekarang ni, hari ni Cik Y nak buat demo cara buat teh cincau hitam. Okey, so kita ceritakan sedikit
Okay, kita ceritakan sedikit apa kelebihan teh cincau hitam ni. Kenapa kami keluarkan produk teh cincau hitam ni. Okay, sebenarnya puan-puan, tuan-tuan, semua kawan-kawan yang di luar sana, sebenarnya IFA MZ mengeluarkan teh cincau hitam ni adalah untuk minuman harian, ya, untuk minuman harian. Tidak spesifik kepada kesihatan, tetapi di samping itu ia juga memberi kebaikan kepada anda. Okey. Ramai yang tanya Cik Y, apa kelebihan teh cincau ni? Apa kelebihan teh cincau hitam ni? Apa function dia untuk badan? Okey, macam ginilah Cik Y explain sedikit seperti yang Cik Y cakap tadi, IFA MZ meluarkan teh cincau hitam ni adalah untuk minuman harian. So you all boleh menikmati teh cincau hitam ni bila-bila masa, di mana sahaja. Pagi, petang, siang, malam, tak ada masa. Tak ada masa. Minum macam biasa saja, buat macam biasa saja. Okey, tetapi di samping itu dia ada kebaikan dia. Okey, yang pertama, kebaikan dia rata-rata semua masyarakat kita dah tahu cincau ni apa function dia. Siapa yang tahu boleh komen sikit, share sikit, komen sikit kat bawah tu, kita share dengan kawan-kawan yang masih belum mengetahui apa kebaikan cincau ni. Okey. Pertama sekali semua orang tahu cincau ni adalah untuk menyejukkan badan, kan? Untuk menyejukkan badan. Time-time tengah hot-hot ni, tengah panas-panas ni kan, dengan isu-isu panas-panas ni, kita minum teh cincau hitam boleh menyejukkan badan kita, boleh merelakskan badan kita, boleh apa orang cakap, coolkan balik keadaan. Okay, yang mana selalunya tiap-tiap tahun boleh beraya keluar. Tak, dah 2 tahun ni kita mengikut SOP, okay, nak menyejukkan keadaan diri kita, kita minumlah, hidangkan keluarga kita dengan teh cincau hitam. So keluarga kita happy sebab semua dalam keadaan tenang. Okey, itu yang pertama, Yang kedua, jika anda minum teh cincau hitam ni, hidangkan dia tanpa menggunakan gula, tanpa ada tambahan gula, dia dapat mengurangkan atau mencegah penyakit diabetes. Okey, dan mencegah penyakit diabetes. Kalau dah ada penyakit diabetes tu, you all boleh tetap consume, tapi jangan letak gula ataupun kurangkan gula ataupun tukar gula tadi tu. Biasa kita guna gula pasir kan, gula putih, tapi mungkin kita boleh tukar kepada brown sugar, gula batu dan sebagainya. Macam-macam sebenarnya yang kita boleh buat dengan teh cincau hitam ni. Macam-macam rasa. Sebab gula tadi tu pun dah macam-macam rasa. Gula putih, gula tebu tadi tu lain rasanya. Gula batu lagi sedap rasanya. Brown sugar lain rasanya. So kita boleh pelbagaikan hidangan kita. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, dia boleh melancarkan buang air besar. Pada yang susah nak buang air besar, pada yang sembelit, selalu asyik sembelit sahaja tu, okey, bila minum teh cincau ni, dia akan melancarkan perjalanan air besar anda tu. Okey, sebab bila kita kurang minum air masak, minum air mineral, badan kita terhidrat. So makanan kita di usus besar tadi tu dia ketat. Bukan dia banyak, terlalu banyak kita penuh lah kan, usus kita tu penuh. So macam mana nak ambush dia, macam mana nak lembutkan dia dekat saluran usus kita tu, kita perlu sesuatu pelincir. Ini adalah pelincir yang terbaik, iaitu cincau. Okey, teh cincau hitam ni dia ada jelly ataupun collagen yang dapat membantu melancarkan pembuangan air besar dia. Pung. Okey. Jadi dia lembut. Okey.
jika anda sedang mengalami ceret-beret, dia dapat membantu mengurangkan ceret-beret tadi tu. Dia akan bantu stop ceret-beret tadi. Okey. Okey. Seterusnya, cincau hitam ni juga ni ada kolagen, dia bagus untuk kulit. Okey. Dan seterusnya, dia mengurangkan risiko kardiovaskular. Okey, sebab dia bila kita dalam keadaan tenang, minum teh cincau ni, kita akan merasa tenang, kita akan rasa sejuk. So, jantung kita pun akan mengepam dengan lebih tenang, dengan lebih stabil. Jadi, membantu mengurangkan kolesterol. Sebab, yelah, sorry. Sebab kita punya pembuangan air besar tadi dah lancar, kolesterol kita pun buang sekali, keluar sekali. So jantung kita dalam keadaan sehat. Okey. Ada banyak lagi khasiat-khasiat teh cincau ni yang Cik Y sebelum ni Cik Y dah sharekan kepada anda. So you all boleh tengok. Okay, ataupun nanti Cik Y akan sharekan semula apa kebaikan dia. Banyak sebenarnya kebaikan dia. Okay, tetapi hari ni ada beberapa yang Cik Y boleh kongsikan kepada anda. Dia baru lepas puasa ni kan, jadi lidah tu terbelit-belit sikit. Okay, sorry okay, jadi anda boleh tengok lagi apa yang Cik Y kongsikan sebelum ni, beberapa kebaikan teh cincau. Jadi hari ni tanpa melengahkan dan membuang masa, Cik Y nak buat demo teh cincau ni yang paling best. Ni yang paling best. Alright, sementara tu sekejap I nak buat. Okay, hari ni Cik Y nak buat teh cincau suam suam. Sebab Cik Y tak minum air batu. Jadi Cik Y tunjukkan you all dengan air cincau suam lah. Tapi kalau you all suka minum air batu yang sejuk-sejuk tu, you all boleh add on after this. Okay, add on after this. Okay, okay, my tetamu pun dah datang. Ya, kita silakan Yang Muhammad. Adanya tetamu. Ini dia. Silakan. Okey, ya, ini dia. Silakan. Sama. Sihat ke? Cik Siti Fatihah. Sini. Okey. Alright. Sampai tak sampai. Okey. Okey, Saya bukan tetamu, saya apa jadinya ni? okey. Selamat Hari Raya Cik Siti Fatihah. Hari ni berseri-seri. Hari sangat-sangat berseri-seri. Okey. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alright. Sihat, makin sihat. Macam mana raya ni? Raya ni gembira, happy sebab ada pack baru teh cincau. Okey. Menyegarkan hari-hari. Okey. So, hari ni kami nak buat demo. Macam mana nak cara buat teh cincau hitam. Dia ada pelbagai cara sebenarnya nak buat teh cincau hitam ni. Hari ni Cik Y nak buat teh cincau hitam suam. Okey, ada yang suka menikmati dia panas-panas pun boleh, seperti macam teh O kan. And then boleh juga kita buat dengan buat macam teh air cikong. Susah benar. Air cikong. Kita boleh tambah add on bahan-bahan untuk buat air cikong pun boleh. Ataupun nak buat teh tarik pun boleh. Tapi hari paling simple petang ni Cik Y nak tunjukkan kepada anda semua adalah teh cincau hitam suam. Okey. Satu lagi sebelum Cik Y terlupa, kebaikan teh cincau hitam ni adalah pada mereka yang badan mereka selalu masuk angin, mudah masuk angin. Teh cincau hitam ni bila anda amalkan, insya-Allah
tak akan masuk angin pada anda. Perut anda tak akan kembung, kepala anda tak akan berangin, tak ada bisa-bisa badan, insyaAllah. Sebab apa? Kami dah buat testimoni selama setahun kan Fatihah? Selama setahun di mana semua kami punya pelanggan-pelanggan yang mengamalkan teh cincau ni, sebelum ni mereka takut nak minum teh. Dengan teh je, diorang takut sangat. Tapi bila minum teh cincau ni, alhamdulillah 3 minit tak ada apa-apa. Wow, secawan. Tak ada apa-apa, tak ada rasa kembung, sebu, senak, apa semua. Jadi sangat-sangat disarankan pada mereka yang takut nak minum teh di luar sana, cubalah minum teh cincau hitam IFA MZ ni, sebab dia tidak akan mengembungkan perut, masuk angin kat badan, tak ada, insya-Allah. 3 minit, kalau anda 3 minit pertama, kalau anda tak ada rasa senak, masalah, insya-Allah anda boleh amalkan terus teh cincau hitam ni. Dan tak ada, orang cakap tak ada halangan untuk budak kecil, kanak-kanak sampai yang dah berusia pun boleh minum kot. Sebab yang adik yang kecil 5-6 tahun pun ada yang customer tu, anak dia minum. Mama, apa tu Ma? Dia kata cakap tu Cik Wai, Ma, apa tu Ma? Air teh cincau. Waktu dia minum, sedap Ma, nak lagi Ma? Tambah lagi. Sampai ada last tu siap minta balik bungkusan nak bungkus agak balik. Satu botol lah katanya. Memang sedap lah, seronok budak-budak ni. Yang dah berusia pun macam-macam kata tak ada masalah, tak ada alah angin ke perut. So far okey, memang best teh cincau ni sebenarnya. Rugilah siapa yang anda kata rugi, memang rugilah. Memang betul Cik Wai, memang rugi. Kalau anda tak mencuba, sangatlah rugi. Sebab anak-anak mesti suka gila, suka sangat. Apatah lagi kita sebagai orang dewasa memanglah suka. Apa lagi kalau mak-mak kita, ayah-ayah kita yang selama ni takut nak minum air, takut nak minum teh. Minum teh je, alamak nanti kembung lah perut apa semua. Minum teh cincau ni, insya-Allah tak akan ada angin dalam badan. So budak-budak pun boleh minum. Dan mostly macam ramai yang tak suka ada jelly, tak suka jelly. Betul. Dan Cik Wai macam mana boleh cetus idea sebenarnya Cik Wai nak keluarkan? Tercetus idea. Okey. Begini. Sejarah dalam pembuatan teh cincau hitam ni begini. Pada mulanya kami memang nak mengeluarkan jeli cincau, ya, jeli cincau tu. Tapi malangnya setelah berbau tak? Malangnya tak berbau, tak berasa masalahnya ni. 20 kali 20 kali kami mencuba buat jeli cincau ni mengikut pelbagai resepi. Maksudnya semua resepi formula yang kami dapat tu bukan calang-calang bukan calang-calang, because kami buat kerjasama dengan kolaborasi bersama college community, berkolaborasi bersama usahawan dan sebagainya. Formula yang sama, resepi yang sama untuk membuat jelly. Malangnya 20 kali kami tak jadi nak buat jelly tu. Tak keras Kak, betul, tak keras. Jadi tapi bukannya yang seperti customer nampak selalu. Dia kira tak teksturnya, betul, colornya, rasanya, baunya kurang naik. Jadi seperti di pasaran seperti di pasaran luar sana tu kan. Jadi kami decide pihak kami decide, terutamanya bos besar kami decide, daripada tak boleh buat jelly ni, mungkin bukan rezeki kita lah nak buat keluarkan produk jelly kan. Mungkin bukan rezeki kami. Jadi dapatlah tercetuslah idea untuk ada balance sikit lagi cincau yang belum kami buat apa-apa proses tadi tu kan, daun cincau tadi tu. So belum rebus lagi, belum apa-apa lagi. So kami tercetus idea, apa kata kalau kita buatkan dalam uncang, dalam teh. So kita buatlah. Kita cuba buat dalam proses R&D juga. Dalam proses R&D dan okey, pertama sekali kita buat tu alhamdulillah jadi.
Yang kedua, siapakah pelanggan kami yang pertama? Ini yang paling best. Ini yang paling best. Ini yang paling seronok, yang bila time PKP ni mengingatkan kami pada setahun yang lalu, di mana pelanggan kami yang pertama sekali yang kami bagi testing secara percuma adalah kepada frontliner. Itulah penghargaan IFA MZ kepada frontliner, di mana tiap-tiap malam start pukul 2 pagi sampailah ke subuh, kita hantar 5 buah hospital dan 10 pos polis sekitar 3 daerah, di mana daerah Keluang, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Kami hantar semua kepada frontliner teh cincau. Masa tu kita buat olahkan dia pada teh cincau campur Bali, sebab yelah frontliner kita tahu kita hantar pagi-pagi, diorang nak air panas, and then diorang perlukan tenaga kan. Jadi kita tambahkanlah Bali sikit dekat air cincau kita. Itulah pengalaman yang tak boleh dilupakan untuk Cik Y sendiri, di mana tiap-tiap hari Cik Y akan hantar pukul 2 pagi saja. Kita akan start keluar. Cik Y, kita start lepas hadapan Insya kot, kita dah prepare semua. Yang buat ni, inilah orang kuat yang buat. Cik Y cuma hantar. Yang buat juga. Kira team tu kerjasama untuk siapkan daripada awal, sebab kita nak prepare lebih kurang 250 cups teh cincau. Ada yang dengan Bali pun ada. Kita add on lah Bali, ataupun kita kosong pun ada juga masa tu. Jadi kita kena siapkan, prepare untuk hantar ke daerah-daerah yang kita sebut tadi, yang Cik Y sebut 5 tadi. 5 buah hospital dan 10 pos polis. Kita hantar pada frontliner. Dan mula-mula tu yelah mereka terkejut juga. Dia ingat kopi. Tak. Okay, kita cakaplah, kita bagi tahu bukan, ini adalah teh cincau yang kami buat, dan kita mohon semua rasa kalau ada apa-apa feedback yang tak sedap ke, kurang ke, so boleh bagi tahu kami. Dan itulah permulaan berlakunya teh cincau hitam ni. Jadi sangat-sangat memberi kenangan manis lah kepada kami daripada syarikat IFA MZ. Dan berterima kasih sangat kepada semua frontliner yang bertungkus lumus daripada awal sehinggalah hari ini mereka masih bertungkus lumus. Jadi sebagai penghargaan kita sebagai masyarakat ni, kita perlu menghargai, kita jagalah SOP. Jangan keluar rumah sesuka hati, pakai mask, pakai hand sanitizer, dan kita jaga kita. Okey? Okey. Jadi daripada situlah kami perbaiki kualiti mutu produk kami daripada sehari ke sehari. Sebab tu dalam tempoh setahun itu kami membuat percubaan R&D, apa yang perlu diperbaiki lagi untuk produk teh cincau ni. Kalau dulu you all siapa yang pernah beli dan siapa pernah ingat kita punya packaging macam mana? Packaging tu packaging tu macam mana? Ada contoh tak? Tak, saya orang akan cakap macam down. Macam tu. Ya, ada contoh dia. Tak ada lah, I rasa dah tak ada dah. I tak nak tengok dah you. Okey, contoh. Inilah, ini dia. Lebih ke ini ini, tapi ini tidak durian Belanda. Tapi dulu packaging dia macam ini. Siapa yang pernah ingat dapat packaging yang berwarna putih? Sekarang ini tiada. Sekarang dah bertukar kepada ini. Ya, ini teh cincau hitam. Kenapa kita sangatlah macam happy sebab dapat apa ni yang cakap baju yang baru untuk teh cincau ni, sebab untuk pengetahuan semua, this all of design by IFA MZ team, and the idea come up with memang idea sendiri lah. So design sendiri. So mungkin orang lain rasa macam biasa je, tapi kita orang memang sangat appreciate dan menghargai sangat. So thank you team jugalah. Thank you kepada IFA MZ sangat
sangat bermakna. excited tu. Excited, bermakna. Pack lama tak ada colour. Ya, betul tu Salim. Pack lama tak ada colour tapi sangat bermakna. Tiada pack lama, tiadalah pack baru. So kami pertama sekali bukan kami tak nak buat dengan pack baru terus, ya. Sebab kami nak memperkenalkan. Bila kami nak memperkenalkan, kami nak bagi tahu kepada pelanggan di luar sana, jangan hanya melihat kepada kecantikan luaran, ya. Anda perlu mengetahui apa yang ada di packaging itu, ya. Contoh, ada nama, lepas tu dia ada branding, dia ada ingredient, dia ada nutrition, apa itu kandung nutrition facts yang ada pada kandungan sesuatu produk tu. Boleh diringkaskan kiranya dia dalam setiap bungkusan mesti ada dia punya details yang diperlukan. Dan untuk mengetahui semua, satu-satu ni perlu disusun dan teratur. Tak boleh tertinggal dan tak boleh suka-suka hati dan customer pun customer always right kan, dia akan boleh tanyalah mana sekian-sekian. So bila dah ada ni dan packaging yang cantik ni, dia punya bahan semua dia punya maklumat sebenarnya ada daripada packaging yang lama. Sebab tu kami nak, pertama sekali kami nak memberi pengetahuan kepada anda di luar sana. Apa yang penting adalah maklumat yang ada di setiap packaging. Itu yang anda perlu perhatikan, ya. Bukan setakat packaging itu cantik, berwarna, berkala, ya, tetapi adalah pengetahuan anda sebagai pengguna. Anda perlu ambil tahu apa itu maklumat yang penting dalam setiap packaging. Sebab itu bila anda sudah mengetahui ini adalah teh cincau, jadi dalam tempoh setahun itu kami lakukan perbaiki dan tibalah sekarang ini adalah teh cincau hitam yang kami keluarkan dengan pack dan ataupun berwajah baharu. Okey, yang dulu kita panggil teh cincau sahaja, tapi sekarang kita dah tambah nama dia teh cincau hitam. Kenapa? Semua ada maknanya. Kerana teh cincau hitam ini diperbuat daripada 100% daun cincau hitam. Cincau hitam ni ada dua jenis. Yang pertama cincau hitam dan yang kedua adalah cincau hijau. Yang kami gunakan adalah cincau hitam. Dan yang bestnya, siapa yang tak suka jelly tadi tu, minum teh cincau hitam ni, insyaAllah anda tak akan jumpa jelly langsung. Tak ada serpihan jelly, tak ada. Ini 100% teh dalam bentuk dalam bentuk sachet, ya. Okay. Teh ni bermaksud sebenarnya, kalau untuk pengetahuan teh ni bukan kata daun teh, itu memang of course lah daripada Cameron and biasa ada jenama-jenama yang gunakan daun teh. Tapi kita guna perkataan teh di depan ni bermaksud adalah daun kering. Daun kering cincau hitam lah. Gitu. Sebenarnya nak tulis panjang lah, daun kering cincau hitam, panjang pula. Jadi dah memang kalau kata search Google what meanings of tea, so dia akan tulis kat situ tea tu adalah daun kering lah, yang daun yang telah dikeringkan dan untuk jadikan produk. Itulah maksud teh. Teh itu ya. Dia ada dua maksud. So first tu memanglah untuk describe untuk daun teh, teh Cameron ke and so on. Yang this one teh ni adalah untuk daun kering, daun yang telah dikeringkan, yang boleh dijadikan minuman. Dia sebenarnya bukan termasuk dia sebenarnya tak semestinya daun. Daripada bunga-bungaan kan, macam bunga krisantinum, lepas tu bunga rose. Lagi satu dia yang apa tu nama yang merah tu panggil apa? Yang masuk dalam air color tu. Saffron. Dia dijadikan teh lah. Dijadikan teh. Bila dia keringkan masuk dalam air, so akan jadi teh lah. Berkala.
Sebab tu teh cincau hitam ni diperbuat daripada 100% daripada daun cincau hitam, ya. Tak ada campuran daun teh campur dengan jelly cincau. No. Tidak, tak ada. Ini knowledge untuk semua juga, sebab kita merupakan produk inovasi. Inovasi tu sebab sebelum kita tak pernah tahu kan. Cincau tu daripada daun yang daun cincau hitam. So bila dah keluar macam ni, you all kena tahu, sebab bila nak sampai ke orang lain, ni cerita yang bagus dan bagi ilmu ke orang lain. Alright? Okay, supaya kefahaman kita tu sampai kepada pengguna-pengguna di luar sana. Okay, jom. Apa lagi? Masa yang ditunggu telah tiba. Okay, Cik Wai nak buat demo cara buat teh cincau hitam. Yang paling simple, yang paling sedap. Sedap ke macam Cik Wai? Paling simple, sedap lah kan? Betul. Okay. Dan kalau minum secahuan, dia akan baru salah bukan secahuan. Bila minum baru satu slurp, dia akan macam wow. Menyegarkan. Ya, slurp lagi. Nak lagi? Nak lagi. Budak-budak memang suka. Budak-budak memang suka. Jadi percayalah, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang di luar sana, tak susah pun nak buat teh cincau ni. Senang sangat. Apa yang diperlukan adalah okay. Ikut kan, teh cincau hitam ni dia ada dalam teh cincau ni. Teh cincau IFA MZ, ingat ni IFA MZ punya teh cincau color orange. And then this one ada 20 sachet. So yang ini boleh biasanya satu sachet lebih kurang setengah liter, 500 ml air yang diperlukan. So bila kita nak bancuh tadi, disuggestkan untuk bancuh dengan air panas yang kita jerang. Jerang dapat pakai dipanaskan. Contoh hari ni yang kita gunakan adalah air heater. Apa ni? Okay. Macam ni kettle dipanaskan, dididihkan, air mendidih. Air mendidih. Kalau air yang tekan-tekan tu, air panas yang tekan-tekan tu bukan tak boleh, tapi dia tak betul-betul kembang. Nak lagi bagus, kita didihkan dekat atas api, macam api lah, kita boilkan dia, rebus dia dulu sekejap dalam, macam kita buat caya tu kan. Dalam 2-3 minit tu kita boilkan dia sampai ekstrak hitam dia tu keluar. Lagi macam cakap lagi lah. Kalau yang ini, this one memang boleh. Tapi ini paling ringkas. Ini paling ringkas. Senanglah tekan, masuk uncang dan boleh minum macam tu. Okay. Satu lagi sebelum kita buat ni. Berapa harganya? Harganya tu kalah emas rasanya. Bernilai benar ni. Okey, macam ni lah, jujur lah cakap ni, jujur ikhlas ni. Mampu milik gitu. Bukan mampu milik lagi ni. Memang murah lah. Dalam ni tadi Cik cakap ada 20 uncang. Okey, cuba komen bawah tu berapa harganya. Agak-agak. Cerita ke? Okey. Cerita ke? Beg baru ni. Beg baru ni. Cuba cerita. Kalau orang lama dia tahu ni harga berapa. Okey, sekarang ni berapa? Yang baru ni. Okey, komen. Sambil-sambil tu sis nak tunjuklah cara buat dia macam mana. Komen dulu, nanti harga baru kita bagi tahu. Okey. Contoh hari ni tak ada PM tepi, direct je bagi tahu berapa harga. Bagi tahu je terus terang, tak ada PM. Okey. Okey, kita ada ni lebih kurang setengah liter lah. Setengah liter. Okey. And then kita masukkan satu uncang. Okey, kalau nak pekat sikit pun boleh. Dua. Kita buat 2 uncang lah ya. Okey. And then simple sangat. Masukkan gula pun boleh. Masukkan gula dulu pun boleh. Dan dan untuk pengetahuan semua, sachet yang kita guna tu daripada Jepun. Okey, kualiti ni kita memang jagalah. Kualiti sachet ni, sorry. Biasa saja. Kita ambil je lah kan. Tak ni kita bersih. Okay. Tahu ni nak tunjukkan kat you all ni. Betul. Memang tak tipu. Tak tipu. Yang ini lain daripada Jepun. Daripada yang koyak ke apa kan. Yang koyak ke yang apa tak. Ini real ni. Ini seceh dia ni. Kertas ni memang berkualiti tinggi. Kita ambil daripada Jepun punya. Okay. Jepun punya. Bukan sembarang. Tu komen jangan lupa harga. Harga komen. Okay. Dia punya kertas seceh ni kita import daripada Jepun. Jepun tahu bukan main-main. Okey. Alright. Okey, jom.
Masuk balik. Alright. Okay. Ikut kepada, kalau kata ini Cik Wan lepas dah masuk uncang, dua uncang okey lah. Kalau kata nak cair boleh satu uncang, ikut kepada cita rasa. Hang lah. Suka hati hang lah. Hang nak macam mana? Untuk yang manis ni, manisnya ikutlah awak. Awak dah manis. Macam Cik Wan yang manis ni kan. Macam Cik Ngah yang manis ni kan. Okay. Dia macam ini. Kita orang muda, kita perlukan tenaga sebab kita banyak buat kerja. So insulin kita, pankreas kita masih bekerja dengan kuat. Okay. Jadi gulanya tu bolehlah 1, 2, kita ambil 3 je lah 3. Okay. Jangan manis sangat. Nanti kang gula tumpah maklum. Boleh nanti kalau kata lebih manis kita tambah air. Tambah air dah. So dah siap. Dah siap macam ini. Apa lagi? Macam ni dah letak gula, dah letak uncang. Apa lagi? Simple kan? Letaklah. Demo buat air ni. Demo buat air ni sekarang ni. Air ni air yang telah air dah panas, dah didih. Okay. Lepas tu kita tuang. Nampak tu berasap. Okay. Cukup. Lagi sikit. Okay. Okay, kalau you all nampak. Okay, Cik Wan angkat sikit. Lagi manis, lagi sedap. Lagi, okay, betul. Lagi manis, lagi sedap. Nampak tak? Nampak tak? Dia dah kembang tu. Yang risau pek dia tak pecah. InsyaAllah. Tak akan Tak pecah. Tak pecah. Tak betul. Jadi tinggal gaul masa kita buat air. Macam buat air teh tu. Nanti kan kalau nak jamu dah kan dah gosip. Kalau tetamu datang senang je. Masuk titik. Okey, dah boleh hidang. Macam tu. SOP lagi, tengah PKP lagi. Kalau tetamu nanti sebab uncang ni, sebab teh cincau ni dia punya expiry dia lama. So boleh standby. Boleh nak standby. minum kat rumah pun boleh lah. Minum harian biasa. Pagi, petang, siang, malam. Minum je, tak ada masalah. Nampak? Bau dia memang bau. Kalau korang nak ambil bau, ambil. ambil bau. Sedap. Sedap ya Allah. Lah bau cincau dia. Nampak tak? Ada jeli tak? Tak ada tak ada jeli. Nampak? Tak ada. Ni dia dah. Jadi kalau macam kategorikan macam kita minum teh hijau lah gitu. Ya, nampak tak? Sedap. Okey. Memang sedap gila. Macam ni lah. Okey. Macam Cik Wan suka selalu cakap apa? Cakap kat jiran, I ada teh cincau. You ada? Baik. You ada? Dengan bau yang memang menyegarkan dah. Aroma dah siap. Dah siap. Simple. Ni pekat sikit kan? Ni pekat sikit lah. Sebab Cik Wan buat dua seceh. Kalau you all suka light je, ambil lah 1 seceh. Ni buat 2 seceh. Okay. Lepas tu, oleh kerana Cik Wan punya ni dia sikit kan. Kita masukkan lah kita punya uncang ni dekat tapis dia ni. Kan? Okey, macam itu. So, kita nak minum, nak tuang, kita tuang aja. Tak adalah tersekat-sekat. Okey, tuang aja macam ni. Alright. Mulut dia muncung ke sini. Okey. Alright. So, kita tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Cuba tak cukup. Okay, nampak? You see? Air teh cincau. Air teh cincau. Confirm sedap. Ini Cik Wan buat panas-panas, suap-suap. Kalau you all nak sejuk kan, you all boleh. Ni dah siap ni. Letaklah. You nak sedap lagi. Apa yang ada dekat dapur tu? Ada longan, ada laici. Ada benda-benda buat apa tu? Macam serasi. Biji serasi. Yes. Biji serasi. Nak diet je, nak diet. Yang itu kena buat Cik Wan. Ambil air panas je tu. Excuse me. Okay, kejap. I nak tunjukkan pada you all ada
kalau kita campurkan dengan biji selasih, apa dia punya jadinya. Ini kalau yang dah siap. Dah siap dah. Dah siap, simple kan? Simple. Simple sangat. Macam buat air teh. Simple sangat. Jadi nak hidangkan pada keluarga sangat-sangatlah mudah. Tak ada benda yang tak boleh dibuat. Semuanya terhidang, semuanya senang. Ambil satu uncang, tuang air panas, letak gula. Gula pun suka hati. You all nak letak gula apa? Macam Cik Wan letak gula putih. Ada yang nak letak brown sugar. Ada yang nak letak gula batu. Tak kisah, tak ada masalah. Ada yang sedap lagi, campur dengan daun pandan, bagi aroma dia lagi wangi. Wah, memang best. Tapi yang paling penting adalah teh cincau ni, dia tak mengembungkan perut anda. Okey. This one. Okey. Ini adalah biji selasih. Okey, biji selasih. Ikutlah kalau kata siapa yang nak chia seed pun rasanya chia seed pun boleh. Diet kan. Ini okey, cerita pasal diet kan. Wah, siapa yang tak nak cerita pasal diet ni? Cerita pasal diet ni, you all nak tahu tak? Rahsia dia. Sebenarnya Cik Y dah turun 3 kilo. 3 kilo bukan senang. Sebab sebelum ni berat Cik Y 53.5. 53.4 400 gram gitulah. So tahun Cik Y 53 dah lah. 53. So raya ni Cik Y dah turun 3 kilo. Maknanya berat Cik Y tinggal 50 kilo saja. Cerita pasal diet, apa yang kita amalkan, kita berdua amalkan adalah minum teh cincau ni dengan apa ni? Biji selasih. You all nak guna chia seed pun boleh. Tak kisah, dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Cik Y tak ada chia seed, Cik Y guna biji selasih pun okey. Jadi senang aja. Senang aja. Kasih yang siapa yang melihat tadi tu, yang menonton tadi. Okey. Ambil satu ujung sudu je. Sebenarnya ujung sudu pun dah boleh, tapi kita nak macam nak kenyang. Nak kenyang, kita letak je banyak-banyak. Okey. Kita letak je banyak-banyak. Okey, kita letak je banyak-banyak. So, nampak tak? Dia dah mula kembang. Dia sangat-sangat bagus. Dan gabungan cincau dan biji selasih ni adalah sangat-sangat bagus. Satu formulasi yang sangat-sangat bagus sebab dia cincau ni adalah menyejukkan dan biji selasih ni adalah mengenyangkan, dapat mengenyangkan perut anda serta memudahkan detox dalam usus anda. Okey? Nampak? Dia dah kembang. So, ini pada yang mereka nak diet tu, biji selasih dia letak banyak pun tak apa, tak ada masalah. Okey? Right? Cuba tambahin lagi. Nak tambahin lagi? Boleh. Tak ada masalah. Right. Minum satu cawan sekali. Gitu. Okey. Cantik. Ni. Dah siap cincau selasih. Okey, cincau selasih. So memang Cik Y letak banyak sebab biji selasih ni boleh mengenyangkan perut. So siapa yang nak diet tu silakan. Inilah rahsia dia. Inilah rahsia kami di mana Cik Siti pun dah turun daripada 60. Bukan, daripada 75 jadi 70. 75. Dah jadi 70. Sabar sikit lagi. Sikit lagi. Sebelah depan. 6 siri pula. 6 siri. Okey. Orang makin naik, I nak makin turun. Okey. Kita tengok. Tahu depan pula. Okey. Tak. Kita tengok dia punya berapa lama? Berapa lama tu boleh turun? I turun sebulan kot, lebih kurang. Sebulan lah. Boleh. I turun pun sebulan. I turun 3 kilo. Before that, I nak turun sangat-sangat susah. Macam I nak turun sekilo pun, Allah, dapat 500, nanti makan tambah lagi kan. Jadi lepas I amalkan minum teh cincau. Tapi tak adalah kata macam you aim tu tapi you makan banyak juga. So you kena pandai-pandai dah maintain
apa nak combinekan dengan dia punya makan, dia punya minum, dia punya lifestyle you. Kalau you jenis yang makan banyak, tapi rahsia kami berdua turun berat badan ni adalah first kami tak minum ais. Itu adalah apa yang kami buat dulu yang pertama. Okey, kami ni bukan malas nak jogging, tapi kami kekangan berjogging tu agak susah sikit. Ada kekangan sebab kerja kami tak menentu. Jadi apa yang kami buat untuk paling ringan dalam hidup ni paling ringan yang dalam hidup ni yang kami buat adalah kami tak ambil ais. Kami buang dulu ais, and then kami kurangkan pengambilan gula tadi. Kurangkan minum-minuman manis. Lepas tu kami kontrol kami punya makan tadi tu. Makan nasi macam biasa, makan nasi sama. Cuma makan nasi tu dalam portion yang sikit. And then kami nak kenyang, kami macam ni lah, kami buat macam ni. Tambah ini antara benda-benda yang boleh mengenyangkan perut. Biji sasih, chia seed, bali, nak teh cincau campur rebus dengan bali pun boleh. So benda-benda yang boleh mengenyangkan perut dan memberi tenaga. Jangan sampai kita tak makan dan kita tak ada tenaga. Kita makan nasi and then lepas tu ataupun kita makan salad ataupun ayam bakar, something like that lah, snack-snack yang lain tu, buah-buahan apa semua tu. Tapi kita rasa macam, yelah permulaan kan, jadi kita rasa macam asyik nak mengunyah, nak makan tak puas ya, sebab kita baru nak mengamalkan diet kan. So apa yang kita orang kami berdua buat adalah, daripada nak makan macam gitu, okey, minuman kami pun kami masukkan sekali dengan benda yang boleh menurunkan berat badan. Macam ni, teh cincau campur dengan biji sasih, teh cincau campur dengan bali, teh cincau campur dengan apa tu, biji sasih, ataupun nak letak laici boleh, longan boleh, nak buat air qigong. Air qigong tu pun bagus. Ada khasiatnya. Air qigong tu kalau you all sebagai seorang ibu yang baru lepas bersalin nak membanyakkan susu ibu, you all boleh makan dengan dekat qigong tu ada biji kurma merah. Okey, rebuskan teh cincau ni. Okey, dah jadi macam ini, masukkan bahan-bahan cincau tadi, qigong tadi, kurma merah dengan dia punya cendawan, dengan gula batu, dengan daun pandan and everything masuk aja, tak ada masalah. Dengan longan kering apa tu, dah siap dah. Lepas tu minumlah. Jadi benda tu, minuman kita tu ada sumber tenaga untuk kita. Tak sebenarnya kita cut makanan, minuman pun kita kena pandai olahkan. So dah tiba masanya untuk kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nak gaul boleh, tak gaul pun boleh, tak ada masalah. Dan kalau macam untuk Cik Wai rasa dulu saya nak berkongsi. Ada customer kami lah kan, kita ada mengurut juga, buat perkhidmatan mengurut. So customer kami ni kalau lepas bersalin tu, ada customer yang takut nak membuang air besar sebab dia ada yang sembelit. So kita sebagai tukang urut dan kita prihatin kan tentang masalah macam ni. Sebab bila kita tak buang air besar, toksik naik badan, so kesihatan tadi akan terjejas. Kita recommend untuk minum teh cincau ni. Alhamdulillah, dia cuba, dia try. Memang dia kata bila dah minum ni, lebih kurang baru sekali minum lah Cik Wai. Yang terbaru kita dapat ni, sekali minum, dia punya positif dia ada kesan baik. Dia membuang, maksudnya lancar. Dia tak adalah orang kata keras kan, jadi bila lembut. So dia tak rasa takut dah. Itu yang positifnya lah. So ibu-ibu yang lepas bersalin pun sebenarnya boleh je nak minum teh cincau ni. Daripada kanak-kanak, yang remaja, yang ibu lepas bersalin, sampai ke orang dewasa, ayah ke lelaki perempuan, sebenarnya tak ada masalah. Jangan takut sebab dia tak ada pun kata kalau teh ni kembung perut, angin, sakit kepala, perut dah rasa senak perut. So tak ada masalah sebenarnya, boleh je nak minum. Cumanya kalau kata pengambilan tu
mungkin satu hari okay, pagi minum, nanti pagi dah minum, mungkin tengah hari tu kita makan minum dengan lain-lain yang kita buat minum, kita dari rutin hal yang biasa. You all jangan sempitkan pemikiran, oh I nak kena diet, I kena makan ni je, I nak ni kena minum yang ni je. No, you have pelbagai kan. Hidup ni kan warna-warni. Sedap pula aku minum dah habis. Haus. Panas. Cik tambah air nanti Cik Wan ya. Okey. Sedap gila, sedap sangat. Jadi macam kita santai-santai berbual macam ni kan, you boleh hidangkan air teh cincau dengan Cik Wan kalau sedap ni kita ada apa yang tu kuih-kuih muih ke Cik Wan. kuih muih. Muka serius ni. Muka Cik Wan serius. Nak cakap itu je. Aduh, ni kosong pula Cik Wan bagi teh kosong. Teh cincau kosong je. Tak apa, lepas ni raya Cik Wan. Ada kuih ke? Habis dekat office mana ada kuih? Tak ada. Kuih dekat office. Apalah, I tetamu you minum. Bukan bagi I. Tengok ni. Aduh. Sedap dia minum sampai separuh, sampai habis dah. Sedap. Serius, kalau korang, you all yang memang tak pernah rasa, korang macam, apa tu? I takut dah rasa. Ada banyak persepsi buruk sebenarnya. Tapi bila you dah rasa, you kata, wow, what is this? Wow, you punya orang putih terus keluar, you know? Kita ikut Arab pula, betul, yeah. Kalau orang tanya apa tu, what is this? This is black cincau tea. Ya, black cincau tea. Tambah air lagi. Boleh tambah, dia boleh tambah. Macam tu. Dia kembang. Ini adalah black cincau tea. Ni betul-betul. Ini apa ni, bilik saksir. Bilik saksir kita tak sediakan. You all percaya kat luar. Betul. Ni you all nak tambah apa suka hati you all, okay? This black cincau tea, okay? Okay. Satu lagi, dia ada perbezaan dia. Kalau ada orang cakap black black tea. Waktu orang tak percaya I cakap sedap ni I minum. Sedap ke tak sedap? Kongsi lah. Tak apa, kita tu dah vaksin kan? You dah vaksin? I dah vaksin. You dah vaksin. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi I tak boleh pergi paralysis lagi. Tak boleh lagi. Tengok SOP kena jaga yo. Kita tak boleh pergi mana-mana. Okay. Sekejap. Apa tadi? I nak cakap. Beza dia black cincau tea. Kita gunakan cincau hitam kak. Kalau teh hitam tu adalah daun teh, apa benda nama sejenis nama teh tu nama dia tu daun teh hitam. Teh hitam tu memang ada jenis dia teh hitam. Tapi kami tak gunakan teh hitam. Kami guna memang 100% daun cincau. Hitam. Ya, jangan confuse. Kami dah explain kat you all semua ni. Alright. Sedap. Sedap. Tadi pun sumpah sedap. Korang tak tahulah. I tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya sedap tu. Korang kena rasa. Rasa. Ya Allah. Dah dekat 1 jam dah. Wow. Best sangat lah hari ni cerita pasal teh cincau ni. Memang yelah raya-raya kan. Raya-raya barulah dapat test. Tunjukkan sekali. Buat sambil tunjuk sambil minum. Barulah you all percaya yang kita buat dan kita boleh minum dan kita boleh makan sendiri. Bukan setakat buat je, bukan setakat tunjuk je. Okey? Kita buat dan kita makan, kita minum, maknanya kita buat dengan air tangan kita sendiri. Jangan tak takut lah. Jangan takut you all, jangan takut. So kita sampai-sampai tu kita nak tunjuklah pack baru kita. This one. Berapa harganya? Tak terjangkau di fikiran. Semua tak ni kan, semua tak terfikir kan berapa harga kan. Tak ada siapa yang berani nak sebutkan harga dia berapa kan. Tak ada yang berani Sebab mesti orang fikir rasa macam, ya Allah, pack baru mesti harga dah naik. Mesti mahal. Mesti itu sebab banyak khasiat. Mesti apa-apalah yang korang mesti macam ni kan. Tak, apa yang korang fikirkan tu semuanya hanya salah. Semuanya hanya apa orang cakap? Rasa-rasa je. Semua hanya sekadar andaian je. Salah. Jangan banyak andaian. Yang sebenarnya harga dia cuma 1 pack 20 sachet, harga dia cuma RM5 sahaja.
RM5. Okey, RM5 je. RM5 je kak. Satu pack ni ada 20 sachet. Tak sampai pun RM10. Ya Allah. Janganlah dok kalut sangat fikir yang ni sampai RM30, sampai RM50. Tak adanya. Ini cuma RM5 je satu pack. RM5 je. Mana nak dapat? You all boleh dapat dekat kita punya ejen IFA MZ. Ada di Pasir Gudang. Anda boleh cari dengan Cik Abu. Okay, before ni memang I ada share kat you all semua nama-nama ejen. Okay, nanti I share balik. Okay, Pasir Gudang ada Cik Abu. Di Kulai ada Puan Zaleha. Di Selangor ada Cik Salehudin. Di Macang kita ada Kak Syah. Di Batu Pahat Parit Raja kita ada Hafizi ya. Boleh kontak dan satu lagi di Senai. Di Senai Puan Maya. Okey, boleh kontak dengan diorang ni, boleh cari boleh dapatkan kita punya teh cincau ni. Satu pack cuma RM5. Okey. Satu lagi. Kami nak buka peluang kepada semua. Kami nak buka peluang siapa yang berminat jadi ejen dekat tempat anda, boleh hubungi kami terus direct untuk dapatkan harga ejen. Okey, harga ejen. Harga ejen pun jangan buat andaian, kena kontak dulu, kena PM dulu. Semestinya di luar, di bawah andaian anda. Yeah. Tak adanya sampai beribu-ribu kena jadi ejen. No. Okay. Jangan buat andaian. Yang penting, yang realnya kontak kami. Nak jadi ejen dekat tempat anda. Mana? Banyak lagi tempat. Kerana kami akan buka misteri teh cincau. Kita rungkaikan misteri anda. Okay. Jadilah ejen kami di tempat anda. Banyak lagi ruang dan peluang untuk dapat tambahkan pendapatan. Sebab kami membuka peluang ini kepada semua kawan-kawan di luar sana yang nak jadi ejen kami di tempat anda. Jom. So kita boleh tambahkan pendapatan isi masa yang terluang sempena PKP ni kan. Sekarang ni senang dan mudah. Tak perlu nak jumpa orang dekat luar. Tak perlu. Kita boleh buat live dekat FB, kita buat live dekat AG, kita boleh jual dekat Shopee, everything. I tak ada paksaan untuk you ataupun I tak ada kita tak ada tetapkan kat mana kena jual ni, tak ada. Itu you all punya creativity, macam mana nak tingkatkan sale, itu creativity you all yang kami di pihak syarikat memang tak menyekat anda. Ya? Dia akan support anda. Harga dia berapa? Tak terjangkau dek fikiran. Berapa? RM5. Yes. Alright. Cukuplah sampai dekat sini saja yang petang ini. Kita pun dah share Cik Wai pun tadi kita dia semua dah tahu. Maknanya Cik Wai telah kongsikan apa berita hari ni, iaitu teh cincau dengan pack yang baru. Kebaikan khasiatnya, cara pembuatan, boleh buat dengan apa lagi teh cincau ni, contoh dengan cincau, dengan chia seed ke, dengan sasih ke, chia seed ke, longan kering ke, apa-apa you boleh masukkan sahaja. Minum bila-bila masa, siapa boleh minum, bagaimana daripada budak kecil 4-5 tahun dah boleh start minum. You boleh bagi teh cincau sampai dah orang dewasa, orang tua pun dah boleh, insyaAllah boleh. Dan juga kita open tadi peluang-peluang kepada sesiapa saja, bukan saja teh cincau, tapi semua produk-produk IFA yang nak jadi ejen boleh kontak kami. Harga memang tak terjangkau di pikiran anda. Tak ada sampainya jadi ejen beribu-ribu riban, tak ada. Kontak kami. Tak sampai pun benda-benda macam gitu. Kita berniaga simple je kak. Senang je, kita berniaga teh je, ringan. Berapa gram? 40 gram. 40 gram. Senang 40 gram je satu pack. 40 gram je. Ringan gila. Ringan. Ya Allah, ringan. Tak berat kan. Niaga simple-simple je. Alright. Okay.
Selamat Hari Raya. Maaf Maaf batin pada kami, keluarga Ifah MZ, keluarga besar Ifah MZ. Salah silap kami, mohon maaf, tercakap, tergurau senda. terkasar bahasa, Tersalah guna perkataan biasanya ya, kita ni. kita main ni memang bedal. kita gila-gila. Tak ada skrip pun. Ini semua secara spontan. Minta maaf banyak-banyak. Dan jumpa lagi esok lusa tulat dekat mana-mana platform. Dekat FB ada, dekat IG ada, dekat Shopee ada. Cari je lah. Dekat Google pun ada. Search saja Ifah MZ Herb ataupun teh cincau hitam Ifah MZ. Okay? Ada je. Cari je buat carian. Alright? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.